Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alim Tazmin, H16. Hari ni saya nak terangkan pasal ovarian cycle and uterine cycle. First of all, kita dengar dulu, kita revise dulu macam mana ovarian cycle ni berlaku. So first and foremost, hypothalamus ni dia akan secrete GnRH, which is gonadotropin releasing hormone, and hormone ni akan stimulate APU, which is anterior pituitary gland, and APU ni akan menghasilkan lagi dua hormon, which is FSH and NH, in just a small amount. Okay. Bila kita ada FSH ni, dia akan apa itu FSH? Okay, FSH ni adalah follicle stimulating hormone. Kalau LH ni luteinizing hormone. Okay. Memandangkan kita dah ada FSH kat sini, FSH ni function dia akan stimulate the follicle growth. So follicle ni akan start to grow. So follicle ni dia akan secrete estrogen, which is dia akan hasilkan hormon estrogen lah. So as the follicle keep growing, the estrogen concentration will increase. That's why kita punya graph ni makin meningkat, because dia punya ni makin membesar kan. So lebih banyaklah hormon estrogen akan terhasil. Sampailah satu masa dia estrogen hormon ni dah sampai peak, datanglah luteinizing hormone ni berfunction, which is luteinizing hormone ni dia akan stimulate ovulation, which is when the mature follicle ataupun Graafian follicle dah cukup mature, LH ni akan stimulate ovulation. Apa itu ovulation? Which is Graafian follicle ni akan rupture, and release the secondary oocyte. So bila dia release secondary oocyte, so tinggallah kantung dan secondary oocyte yang dah terkeluar. So bila dia dah rupture, dia dah tak boleh hasilkan estrogen. Sebab tu benda ni dia punya graf estrogen makin merendah. So apa jadi kat kantung ni pula? Okay, kantung ni dia akan distimulate oleh LH, luteinizing hormone, untuk dijadikan corpus luteum. Itu jasad kuning, corpus, jasad luteum kuning. So corpus luteum ni dia punya function dia adalah akan secrete progesterone dan estrogen. So bila corpus luteum ni terhasil, maka progesterone ni akan makin meningkat dan estrogen ni pun meningkat, tapi progesterone paling meningkat. Okay, kenapa progesterone ni lagi tinggi daripada estrogen? Sebab progesterone ni function dia adalah untuk maintain the thickness of the endometrium wall. Kalau estrogen ni function dia repair, develop and thickening. So kat sini kita mestilah lagi pentingkan maintain kan. So sebab tu progesterone paling tinggi. Kenapa dia nak maintain endometrium wall? Sebab macam tadi kita perasan, secondary oocyte kan dah di-release. So dia ada possibility untuk fertilization. So diperlukan thick endometrium wall, which is full of blood capillary, yang penting untuk if the fertilization occur, so the zygote can embed itself dekat endometrium wall. That's why it's important for progesterone untuk banyak, untuk maintainkan dia punya thickness. Okay, so sebab tu kalau first tadi kan estrogen dengan progesterone low, that's why first tadi dia runtuh. Sebab apa tadi kita tengok, progesterone tu function dia untuk maintain, estrogen tu repair, develop and thickening. So bila duduk tu rendah, hancurlah. Tak ada siapa maintain dia, tak ada siapa repair dia. Sebab tu awal-awal ni endometrium dia hancur. So which is we call it as menstruation for about 0 to 5 days. So tapi andai kata corpus luteum ni andai kata fertilization dia tak occur, dia punya corpus luteum ni
makin lama, so dia akan start to degenerate. So bila dia dah start degenerate, progesterone and estrogen akan drop lah. So bila drop, dia akan back to akan start a new cycle lah. So endometrium wall ni akan start to disintegrate, akan start to macam ni, runtuh. So dia akan start runtuh. So berlakulah a new cycle. Okey, tadi kita dah terang pasal ovarian cycle. Yang ni kita cuba fahamkan lagi sikit uterine cycle ni macam mana. Okey. Untuk uterine cycle ni kita ada 3 phase. First ada menstrual flow phase. Yang kedua kita ada proliferative phase. Dan ketiga kita ada secretory phase. Okey. Mengandalkan kali 3. And kat sini ada ada macam carta alih lah apa yang akan berlaku, tapi agak ringkas lah. So kat sini kita ada estrogen and progesterone. Kan? And estrogen and progesterone ni akan stimulate dekat mana? Dekat endometrium, which is full of arteries. Kenapa full of arteries? Macam kita tahu, andai kata berlakunya fertilization, the zygote akan embedded itself to the endometrium wall, right? So arteries ni lah akan menjadi sumber dia mendapat nutrien daripada ibu. So sebab tu dekat endometrium wall ni ada banyak arteries. So andai katalah estrogen and progesterone ni rendah, so arteries ni akan berlaku constriction. So dia akan constrict pergerakan darah lah. So bila dia constrict pergerakan darah tu, endometrium tissue akan die, dia akan mati. So berlakulah menstruation. Kenapa? Sebab bila tisu-tisu tu mati, dia akan runtuh lah endometrium wall tu. So berlakulah pendarahannya tu, iaitu kita panggil menstruation. So next, andai katalah estrogen and progesterone tu dalam kuantiti atau concentration yang besar, so arteries ataupun endometrium ni akan dilate. So dia akan menyebabkan endometrium tissue tu akan grow makin banyak, makin tebal. So makin menebal lah endometrium wall tu. So kita dah terang-terang ni apa function sebenarnya estrogen dan progesterone ni. Okay, function dia adalah estrogen ni adalah untuk repair, develop and thickening. Untuk estrogen. Kalau progesterone dia adalah untuk maintain thick of endometrium wall. Okay, so macam kita tadi cakap, first tadi bila dia low, tengok, bila dia low, dia akan constrict dan dia akan mati. So menstruation, nampak? So dia akan mati dia punya sel-sel tu. So dia makin nipis lah dia punya lining tu. So tapi dia makin lama progesterone dia makin okey. So dia boleh repair balik benda-benda ni. Nampak ni, progesterone dia makin meningkat kan. So dia boleh repair balik benda ni. So akhirnya tengok, dia makin menebal, makin dilate sebab progesterone and estrogen dia punya tu makin meningkat.